Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kelas kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey. Sekarang pukul 8.35 di dalam 7 orang yang baru join. Dan 6 orang yang baru join. Okey, so malam ni saya plannya kita masuk bab baru iaitu pasal laju. Pasal laju. Laju dah belajar kan? Okey, dah belajar kan? Okey. Oh, dah belajar. Lupa belajar Invincible. Okey, minggu lepas kita dah belajar pasal laju. Kita dah pasal laju. Macam apa formula laju. Okey, siapa ingat formula laju? Minta semua buka kamera lah dulu, okey? Jarak bagi masa. Okay, jarak bahagi masa. Laju ialah jarak bahagi masa, betul? So maksud laju ialah kadar perubahan jarak terhadap masa lah. Okey. Soalan boleh tanya hitung laju, hitung kadar perubahan jarak. Okey. Ni formula laju jarak bahagi masa. So unit untuk laju kilometer per J, meter per saat, kilometer per minit. Okey. Itulah unit untuk laju kan. Okey, lepas tu kita belajar minggu lepas juga laju seragam. Kita belajar pasal laju seragam. Laju seragam ni maksudnya laju dia sama, sekata. So laju seragam kita kenal dia kalau dia bagi graf dia mesti straight. Dia mesti straight line. Contohnya yang ni straight line kan. Ataupun yang ni ke kan. Okey, asalkan dia straight. Dia straight daripada awal sampai akhir lah. Pada awal sampai akhir. Okay, so kalau seragam ni kalau graf yang melengkung, graf yang bengkok-bengkok, walaupun dia guna pembaris, okay, naik atas sikit, dia guna pembaris, maksudnya dia ada straight tu, tapi dia bukan daripada awal sampai akhir. Dia bukan graf satu garis lurus. So dia bukan seragam jugalah. Lepas tu soalan laju seragam dia boleh tanya dalam jadual. So kita nak kenal dia, mesti masa dengan jarak tu dia naik dengan sekata, naik dengan sama je. Itulah laju seragam. Okey, lepas tu kita belajar pasal laju purata. Laju purata ialah jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okey, so jumlah jarak tu maksudnya kita kena kira daripada graf jumlah jarak. Lepas tu jumlah masa tu tengok pada masa yang diambil lah. Okey, kalau graf straight sama ada menaik ataupun menurun. Maksudnya graf yang walaupun bengkak-bengkok tapi maksudnya dia macam meningkat macam tu lah. Okey, so kalau yang tu terus ambil laju purata,
jumlah jarak dia terus ambil dekat sini. Per dengan jumlah masa terus ambil dekat sini kan. Okey. Kalau graf dia pergi lepas tu patah balik, dia ada patah balik dekat sini. So yang tu awak kena ambil 90 pergi tambah dengan 90 balik. Dia jadi 180 lah. Atas tu dia akan jadi 180. Beza dengan yang ni kita ambil 90 je sebab dia satu hala je. Kalau graf kedua ni pergi dengan balik 2 hala. So kena tambah lah. Jarak dia kena tambah 2. Okey. Lepas tu masa terus je lah. Masa ambil yang 60 jumlah je. Ambil yang akhir je jumlah. Okey, so kita ada homework lah minggu lepas. Sekejap Nombor 2. AD 3 AD. Oh tak ada. Ni bukan homework kan. Ni yang kita dah bincang hari tu. 2A hingga D, 3A dengan D. Okey, dah bincang dah. Lepas tu kita buat latihan minggu lepas. Buat latihan pasal laju. Cari jarak, cari masa. Kan kita dah tengok dah pasal laju seragam. Contoh-contoh soalan dalam laju seragam. Okey, lepas tu kita juga tengok pasal laju purata. Okey. Okey, lepas tu hari ni kita nak buat pasal laju juga. Kita akan buat pasal laju juga. Cumanya kita akan tengok kepada macam mana nak tukar unit. Okey, nak tukar unit dalam nak tukar unit laju lah. Laju, okey. Contoh kita nak tukar unit laju ni. Awak kena ingatlah kalau 1 kilometer berapa meter. Okey, 1 kilometer berapa meter? 1000. Ikmal? 1000 kan. Ikmal ingat tak 1 kilometer berapa meter? Okey, 1 kilometer 1000 meter. Okey, so kalau saya kalau kilometer nak tukar ke meter, dia darab ke bahagi 1000? Darab. Yes. Okey, so kalau 1 kilometer 1000 meter dia darab. Kalau meter nak jadi kilometer bahagi 1000. Okey, lepas tu lagi unit dalam unit dalam jarak ni kan, meter, lepas tu sentimeter kan. 1 meter berapa sentimeter? Ikmal, Ikmal jarang respon sebab tu saya tanya. 1 meter berapa cm? Okey, siapa-siapalah. Seratus. 100 meter. Okey. 1 meter bersamaan 100 sentimeter. So kalau kita nak tukar meter kepada sentimeter, maksudnya kita darab dengan 100 meter lah. 1 meter 100 sentimeter. Awak kena hafal tau yang ni. Hafal. Okey, lepas tu lagi ada milimeter. Okey, milimeter. So 1 sentimeter berapa mm? 10. 10, yes. Okey, kena hafal yang ni. So kalau sentimeter nak tukar ke milimeter darab.
Kalau milimeter nak tukar ke sentimeter bahagi 10. Okey. So yang tu kebiasaan yang digunakan dalam jarak lah, dalam jarak. Okey, untuk masa selalunya jam, minit, saat lah. Okey, jam, minit, saat. Okey, jam, minit, saat. So, jam, 1 jam jadi berapa minit? 60 minit. Okey, so darab 60 kan? Okey, so minit ke jam bahagi 60. Okey, 1 minit berapa saat? 60 saat. Kalau saat ke minit bahagi 60 saat. So selalunya jam, minit, saat. Okey, tak apalah. Kita ambil semualah yang berkaitan dengan masa. Apa yang paling dekat bulan. Okey, bulan. So bulan, tahun lah. Tahun, bulan, minggu, tahun, bulan, minggu, hari, jam. Kita hari, jam. Lepas tu jam, minit, saat. Okey, 1 tahun berapa bulan? 12. 12 bulan. So tahun ke-12 darab 12. Bulan ke tahun 12 jugalah. Okey, so bulan ke minggu. 1 bulan berapa minggu? Kebiasaannya lah, average. 1 bulan berapa minggu? Minggu. 4 minggu. 1 bulan 4 minggu. So darab 4 minggu ke bulan bahagi 4. Walaupun ada sesetengah bulan yang ada 5, kita ambil average lah. Setiap bulan, 1 tahun ada 4 minggu. 1 bulan ada 4 minggu. Okey, lepas tu 1 minggu ada 7 hari. Darab 7. Okey, hari ke minggu bahagi 7. Okey, 1 hari berapa jam? 24 jam. Okey, jam ke hari bahagi 24 jam. So kena tahulah ni untuk masa. Yang tadi untuk jarak. Okey. So contohlah kita nak tukarkan laju, tukarkan unit laju lah kan. Okey, kalau diberi 72 kilometer per J tu maksudnya per 1 jam lah tu. Okey, kilometer per hour. Maksudnya kilometer per 1 hour. Per 1 jam. So kalau 72 kilometer per J maksudnya 72 kilometer per 1 jam. Macam tu. Per 1 hour. So kalau kita nak tukar kepada meter per minit, maksudnya yang atas ni dia nak tukar ke meter, yang bawah jam tu nak tukar ke minit. Jadi caranya kilometer nak tukar ke meter, kilometer nak tukar ke meter. Dekat sini kita buat tadi. So kilometer nak tukar ke meter kita buat darab kan. Okey, so 72 darab dengan 1000. Barulah dia jadi unit meter. Okey. Lepas tu 1 jam nak tukar ke 1 jam nak tukar ke minit. Okey, 1 jam nak tukar ke minit. 1 jam ada berapa minit? 60 kan. Okey, 1 darab 60. So unit dia dah jadi minit. So yang ni awak kira lah. Kira okey dalam boleh terus tulis dalam kalkulator. Tulis penuh tak apa. Siapa guna kalkulator kelas Swiss, terus tulis penuh. 72. Okey, awak buat dulu. Buka kurungan. 72 darab 1000 tutup kurungan per dengan 1 darab 60. Tulis macam mana kalkulator. Terus dapat jawapan lah. 1200. Okey, unit jarak meter, masa minit. So meter per minit lah. Meter per minit. Macam tu je.
So kalkulator tu awak tulis full. Tak perlu tulis satu-satu lah. Sebab kadang-kadang kalkulator tak boleh nak kira macam kadang-kadang tu nombor besar sangat. 72 darab 1000 okey lah 7000, 72,000 kan. 72,000 kadang-kadang nombor tu jadi besar sangat ataupun nombor tu jadi kecil sangat. So tak nak elakkan jadi nombor tu besar sangat, kecil sangat. So kita tulis full. Tulis full terus dalam kalkulator. Untuk elakkan jadi macam ni lah. 72,000 bahagi dengan 60. Ni okey. 72,000 ni okey lah. Bayangkan kalau dalam kalkulator tu keluar 7.2 darab 10 kuasa negatif 5 lah. So tak nak lah, kita tak nak tulis macam ni. Okey. Per dengan 60. Okey. Ataupun kadang-kadang dia keluar 0.002345 panjang kan. So untuk elakkan tulis benda ni, terus tulis penuh dalam kalkulator. Okey. Okey, tadi kita nak tukar kilometer per J, nak tukar ke meter per minit. Sekarang 72 km per jam juga. Kita cuba tukar kepada meter per saat. Okey, 72 km per jam tukar ke meter per saat. So, caranya kilometer ni kena tukar ke meter. Kilometer tukar ke meter. Sini 72 km per jam kan. Maksudnya darab 1 jam. Bahagi 1 jam. So, 72 ni nak tukar ke meter. So, darab dengan 1000. Okey, jam nak tukar ke saat. Okey, jam nak tukar ke saat. Okey, 1 jam berapa minit? 60 kan? Okey, 1 darab 60. Ni baru minit. Nak tukar ke saat. 1 minit 60 saat. So, darab lagi 60. Macam tu je. Okey. 72 darab 1000. Okey, yang ni 1 jam ke saat. So, jam nak tukar ke minit, dia darab dengan 60. Lepas tu, minit nak tukar ke saat, dia darab lagi 60. So, 2 kali darab lah. 2 kali darab. So, tulis dalam kalkulator. Terus tulis full. Kalau awak tak tulis full, awak akan dapat besarlah nombor dia. Okey, yang ni okey. Yang ni tak ada masalah kalau nak tulis sikit-sikit. Tujuh dua darab 1000 per dengan 1 darab 60 darab 60. Okey, boleh tak semua apa ni? Saya nak tengok semua masukkan dalam kalkulator. Saya nak tahu boleh ke tak. Sebab kadang-kadang ada orang dia tak tahu macam mana nak tekan tu kalkulator. So saya nak tahu semua boleh ke tak tekan kalkulator. Boleh. Okey, Nuwairah kata boleh. Nurin boleh. Okey. Zarfan pun boleh. Lukman, Irfan. Fi Irfan. Okey. Haris Wafi okey. Ada Aziz okey. Okey. Mana Ikmal? Tak ada dah Ikmal. Okey, semua okey. Alright, so bolehlah. Okey, so kalau nombor 1 ni 90 km per jam. Nak tukar ke kilometer per minit. So cuba kira dulu. Agak-agak awak dapat nilai berapa?
Okay, saya dah buat grup tu. Saya baru add. Cuba bagi tahu jawapan je. Semua bagi tahu jawapan masing-masing dapat. Saya pun tak tahu jawapan dia berapa. Saya tak kira lagi. Tak tahu siapa betul, siapa salah. Kita tulis je dalam grup tu. Okay, Zarfan dapat 5,400. Okay, sama tak? Yang lain sama tak? Okay, so nombor 1A saya tunjukkan dulu lah kan. 1A ni 90 km per jam. Maksudnya 90 ke atas tu kilometer per dengan 1 jam. So kilometer dia nak kilometer, okay sama kan. Dia stay kilometer. Okay, dia stay dengan kilometer. So tak payah tukar apa-apa lah. 90 je dekat atas. Sebab dia stay dengan kilometer. So 1 jam ni tukar kepada minit. 1 jam 1 jam 60 minit kan. So 1 darab 60 minit. Okay, 90 bahagi 60. Dapat berapa 90 bahagi 60? Nah, 1.5. 1.5 ke betul ke? Yang lain dapat yang mana? 5,400 ke 1.5? Okey, so 1.5 lah. 1.5. Kilometer per dengan minit. 1.5 kilometer per minit. Alright. Okey, B cuba 90 kilometer per jam tukar ke meter per saat. Darfan okey, ada nak tanya kenapa dapat 5,400? Ikut salah kira masuk dalam kalkulator ke?
Okay, Zarfah 1500, Lukman 0.025. Okay, yang lain? Okay. Meter per saat kan, 90 kilometer per J. 90 kilometer per J per 1 jam. So, 90 tukar ke meter. 1 kilometer 1000 meter. So, darab dengan 1000 lah. Baru jadi meter. 1 jam nak tukar ke saat. So, 1 jam 60 minit. So, 1 darab 60. 1 minit darab 1 minit 60 saat. So, darab dengan 60 lagi. Baru jadi saat. So, yang ni masukkan dalam kalkulator. 90 darab 1000 dengan 1 darab 60 darab 60. Okay, 25. 25 meter per saat. Jawapan dia 25 meter per saat. Salah macam mana tu? Kenapa boleh dapat lain jawapan? Okay, 25 meter per saat. Ada soalan? Okay, nombor 2, 45 kilometer per jam. Tukar ke meter per minit. Cuba. Okay, 750. 45 kilometer. Kilometer per 1 jam. So, 45 tukar ke kilometer tukar ke meter darab 1000. Okay, jam tukar ke minit. 1 darab 60. Okay, so 45. Okay, saya kira teruslah bagi 60. So, 750. 750 meter per minit. Okay. Okay, yang B meter per saat.
Okey, 45 kilometer tukar ke meter darab 1000. 1 jam tukar ke saat 1/60 darab 60. Okey, 45 darab 1000 per dengan 1/60 darab 60 jadi 12.5. Okey, 12.5 meter per saat. Okey, nombor 3. A. 40 meter. Okey, 40 meter. So, stay lah. Sama kan? 40 meter per saat lah. Okey, 40 meter per saat. So, dia nak 40 meter per dengan minit. Okey. 1 saat. Sekejap. Saat dengan minit saat kecil kan? Okey, kira saat kecil 1 minit 60 saat kan? Okey, kena ingat kalau 1 minit 60 saat, minit nak tukar ke saat, dia darab. So, saat nak tukar ke minit, bahagi. Balik kepada yang formula saya tulis ni lah. Minit nak pergi ke saat, darab. Kalau saat nak pergi ke minit, bahagi. So, kena bahagilah kat sini. Bawah ni kena bahagi. 1/60, so dapat 2,400. 40 per dengan 1/60. Okey, 2,400. Okey, B, kilometer per jam.
soalan B ni, kalau semua boleh dapat jawapan, kalau tekan kalkulator tu dapat jawapan yang betul, so maksudnya okeylah kalkulator tu. Sebab saya ada ajar dengan pelajar lain kan. Dia tekan sama dengan apa yang saya tekan, tapi dia tak keluar jawapan. Yang tu saya tak tahu apa masalah dekat kalkulator dia. Dia tulis yang samalah. Kiranya 40 meter per 1 saat tu nak tukar ke kilometer 40 bahagi 1000. Okey, 1 saat nak tukar ke jam. So 1 saat tukar ke minit dulu. 1 bahagi 60. Lepas tu tukar ke jam, bahagi lagi 60. Kan? Okey. So dalam kalkulator kita tulis 40 bahagi 1000. 1 bahagi 60 bahagi 60. Terus tulis full. Okey, terus dapat jawapan 144. Okey, tapi dengan pelajar ni yang saya ajar tu, dia tekan sebiji dengan apa yang saya tekan, tapi kalkulator dia tak keluar 144 tu. Dia keluar maths error ke? Ada tak siapa-siapa sini yang mengalami masalah yang sama? Dia tekan sama dengan apa yang saya tekan, tapi tak keluar jawapan. Okey, tak ada lah tu. Tak ada yang respon, kira tak ada lah kan? Okey, teruskan nombor 4. A. 1.08. Okey, kejap. 18 meter tukar ke kilometer, 18 bahagi 1000. Okey, saat tukar ke minit, 1 bahagi 60. Okey. Satu 1.08. Okey, teruskan B.
Untuk B awak akan dapat jawapan 64.8 ya, kilometer per jam. Okey, setakat ni ada masalah? Semua okey? Okey, Nurin, okey, Nuwaira, okey. Okey. Rauda? Okey, Haris Daniel, okey. Alright. So sekarang kita buat soalan dalam buku fokus. Fokus dulu, okey? Buku fokus muka surat 104. Nombor 4. Okey, sebelum tu saya tunjukkan contoh dululah. Okey, pergi kepada contoh 3 muka surat 105. Contoh 3 muka surat 105. Okey, contoh 3, sebuah kereta api. Oh, sekejap. Okey, contoh 3 ni. Sebuah kereta api bergerak dengan laju 120 kilometer per jam. Kereta api tu dia bergerak dengan laju 120 kilometer per jam. So, berapakah laju kereta api tu? Laju 120 lah kilometer per jam kan. Cuma dia nak dalam unit meter per saat. So, maksudnya just kita tukar unit je lah. Laju dia 120 kilometer per jam. Okay, kilometer nak tukar ke meter darat 1000. Jam nak tukar ke saat. Okay. Jam nak tukar ke saat. So, 1 darat 60 darat 60. So, dapatlah jawapan 33.33. 1 jam kan. So, 1 jam tu dekat depan sini, darat 60, tukar ke minit. Lepas tu tukar ke saat, darat lagi 60. Okey, so dapatlah 33.33 meter per saat. Okey, senang kan? Okay, terus kepada contoh 4. Sebuah bas bergerak sejauh 27 kilometer dalam masa 20 minit. Okey, sebuah bas bergerak sejauh 27 kilometer dalam masa 20 minit. So, A hitung laju bas dalam kilometer per jam. Okey, so dia bagi bas ni dia bergerak dalam jarak lah tu kan. Dia bagi jarak 27 kilometer dengan masa dia bagi 20 minit. Dia bagi jarak, dia bagi masa. So soalan A dia nak tahu laju. Laju dalam kilometer per jam. Unit dia bagi dah. Dia nak dalam kilometer per jam. Kalau dia tak bagi tahu unit, kita boleh terus kira. Laju ialah jarak bahagi masa kan. So jarak kita 27 bahagi dengan 20. Terus dapat jawapan berapa kan. 27 bahagi 20. Kilometer per minit kan. So kalau ni kalau dia tak tanya, kalau dia cakap hitung laju je, dia tak cakap pun suruh tukar unit ke apa ke kan. So jawapan bolehlah 27 bahagi 20. So kira dapat 1.35 kilometer per minit. Okey, boleh jawab macam ni. Tapi kalau soalan ni dia nak tukar unit. Dia nak tukar unit kilometer per jam. So sama ada awak buat dulu kilometer per minit
1.35 kilometer per 1 minit ni kan. Okey, awak boleh tukar kepada kilometer per dengan jam. 1/60 jam. So bila awak tukar dapatlah jawapan berapa? .35 1 minit. Betul lah kan? Kilometer per minit. Kilometer per jam. 1.35. 1 jam 60 minit. Okey, so 1/60. 81 kilometer per jam. Okey, ni salah satu jalan kira kita lah. Okey, ni salah satu jalan kira kita. Ataupun kita boleh juga kira dengan kita boleh terus tukar unit lah. Sebab laju bahagi jarak per masa kan. So, jarak kita ialah 27 kilometer. Okay, masa kita dia nak dalam jam. So, masa diberi 20 minit kan. So, minit tu terus tukar kepada jam. 20/60 terus. Tak perlu kita tukar jadi satu lah. Terus tukar dekat soalan terus. Okay, 27 kilometer, 20/60 ni kira dalam minit dah. Okay, so, dalam jam dah. So, boleh terus dapat jawapan lah. Tekan kalkulator, masukkan nilai 27 per dengan 20/60. Okay, dapat jawapan 81 juga. Okay. Okay, soalan B. Hitung jarak yang dilalui oleh bas itu dalam masa 1.5 jam. Jarak yang dilalui. So, laju ialah jarak bahagi masa. Okay, laju ialah jarak bahagi masa. So, dia nak tahu jarak kalau masa tukar jadi 1.5 jam. Macam mana tu? Nak tahu jarak. Okay, so maksudnya dia nak tahu laju tu, guna laju yang sama lah. Cuma dia nak tahu jarak pula berapa. Kiranya laju sama dengan jarak per masa kan. Laju kita dapat 81 tadi daripada soalan A. So jarak kita, dia nak tahu jarak lah. Okay, masa kita ialah 1.5 jam. Okay, sebelum kita buat tu, kena pastikan laju kita ialah kilometer per jam. So, jarak kita akan dalam kilometer. Masa kita akan dalam jam lah. Okay, baru kita boleh masukkan. So, tak ada. Maksudnya dekat sini, kalau sama tu, kita tak ada nak tukar unit lah. Tak ada nak tukar unit dah. Okay. So, jarak kita dekat sini 81 akan darat dengan 1.5 kan. So jarak akan dapat jawapan 81 darat 1.5. 121.5. Okay, kilometer. Okay, boleh faham? Contoh 3 dengan contoh 4 ni. Ya, Afiq? Okay. Okay, cuba kita buat soalan nombor 4, 5. Nombor 4 dengan 5. Okay, awak boleh buat dulu. Buat dulu sendiri-sendiri dulu. Okay.
Kalau ada nak tanya, boleh tanya dalam grup. Dalam grup tu, okay, kalau saya tak reply, kawan-kawan boleh reply. Kawan-kawan boleh reply juga. Bila tak kawan tanya, okay, awak jawab. Tak perlu tunggu jawapan daripada saya lah. Bila awak akan exam akhir tahun ya? Sebab kita ada banyak lagi bab sebenarnya. Bab 10, 11, 12, 13. 1. Okeylah, sempatlah. 11, 12, 1. Minggu depan pecutan.
Awak boleh kira lepas tu hantarlah soalan 4 dengan 5 ni. Okey, siapa yang guna kalkulator biasa? Siapa yang guna kalkulator biasa? Contohnya yang ni lah kan. Soalan yang ni. Ni question banyak ni kan. Yang atas ada bahagi, bawah ada bahagi ni kan. So macam mana nak masukkan dalam kalkulator? Awak guna kalkulator biasa. Yang bukan class Swiss. Maksudnya dia tak ada per. Okey, kalau tak ada per, awak buat macam ni. Buat kurungan 40 bahagi 1000. Tutup kurungan dulu. Lepas tu bahagi, buka kurungan 1 bahagi 60 bahagi 60. Okey? So dekat sini saya nak poinnya memang kena tulis penuhlah dalam kalkulator. Ni kalau kalkulator yang tak ada per. Dia tak ada per. Kadang-kadang dia bukan tak ada per. Apa tu? Simbol dia per tu dekat yang simbol ni dia tulis macam ni kan. Per tu tanda macam ni. Per. So ikut je lah. 40 bahagi 1000 per, okey, buka kurungan 1 bahagi 60 bahagi 60. So maksudnya tulis penuh dalam kalkulator. Apa tu, kita asingkan guna kurungan, bracket. Kita asingkan guna bracket. Tapi tulis penuh lah. Sebab kenapa kalau kita tak tulis penuh, dia jadi okey, 40 bahagi 1000 contoh. Okey, 0.04. Bahagi dengan 1 bahagi 60 bahagi 60. Tengok dapat jawapan. 0.000277. Takkan awak nak tulis macam ni. Kalau awak ambil contoh 278. Kalau awak ambil macam ni lah kan. So, awak ambil 0.04 per dengan atau bahagi dengan 0.04 bahagi 0.123, okey, 0.00278. See, dah dapat jawapan berbeza dengan kawan-kawan yang lain. 143.88. Sebab tu saya kata tulis penuh dalam kalkulator. Jangan tulis satu-satu, lepas tu dapat point. Lepas tu masukkan dapat yang ni. Okey, tulis penuh dalam kalkulator, okey? Kalau dapat yang bawah ni, kita tak boleh, macam ni, kita tak boleh nak kata jawapan dia betul lah sebenarnya. Jawapan dia kena 144 juga. Melainkan awak tulis penuh. 0.0000000000278 tu awak tulis penuh. 2777777 tu tulis habis. Baru betul. Baru dapat 144.
Nombor 4 dengan 5 ni saya tak tunjuk nombor 4 dengan 5 ni sama je dengan contoh yang kita dah buat lepas. Nombor 4 tu just tukar unit. Okay, nombor 5 tu pula dia bagi masa dengan jarak, so cari laju. Guna je unit yang dia bagi. Contoh macam 5A kan, dia saat dengan meter. So tulislah laju kita meter per saat. Tak perlu ubah unit lah. Okay. Nombor 5 tak perlu ubah unit. Nombor 6. Okay, saya pergi pada nombor 6 Okay, dengar nombor 6. Nombor 6, seekor kuda berlari dengan laju 40 kilometer per jam. Okey. Cari jarak. Dia tanya jarak berapa pada masa 20 minit. Okey, masa 20 minit. So, kat sini dia nak tahu jarak lah kan. Dia bagi laju. Yang ni laju. So, laju ialah jarak bahagi masa kan. So, jarak kita tak tahu. Jarak yang kita nak cari. So, laju dia bagi berapa? 45 kilometer per jam. Okay, per jam. So, per jam, masa pun kena tukar kepada jam lah. Masa pun kena tukar pada jam. Atau kalau nak buat semua minit pun boleh. So, kalau nak buat minit, kilometer per jam, awak kena tukarlah kilometer per minit. So, nak senang, yang minit ni tukar kepada jam. So, jarak yang kita nak cari, masa kita ialah 20 minit kan. Masa 20 minit. So, tukar ke jam. 20 bahagi 60. So, bawa naik ke atas, kita nak tahu jarak. Jadi, 45 ni dia darat kan. Darat dengan yang bawah ni. So, bawa naik terus. 20 bahagi 60 lah. Bawa naik semua tu. 20 bahagi 60. Bawa naik semualah. Kiranya dia macam suatu nombor lah kan. J per 3. So, dia bawa naik 3 kan. Sama je. Dia bawa naik 3 jadi darat 3 kan. So, dia tak ada ubah-ubah apa. 20 bahagi 60 tu kira macam satu term je lah. Okay, bawa naik so darat 20 bahagi 60. So, yang tu awak tekan. Masukkan dalam kalkulator. Okay, dapat jawapan J tu ialah 15. Jarak ialah 15. 15 apa? Kilometer. Okay. Okay, kalau siapa nak tukar masa dulu sebelum kita buat darab kan. Okay, so jalan kira lain lah. Laju ialah jarak bahagi masa kan. So, memandangkan masa dia bagi dalam minit. Masa dibagi dalam minit kan. 20 minit nak tukar kepada jam. So, 20 bahagi dengan 60 kan. Ataupun 20 bahagi 60 kan. Okey. Jawapan dia, awak jangan ambil dalam perpuluhan. Kalau awak tekan kalkulator, dia keluar, mungkin dia keluar perpuluhan 0.3333. Okey, so awak tekan Shift SD, tukar kepada pecahan. Dia akan dapat 1/3. Masa dapat 1/3. Yang ni pun dapat 1/3. Tukar kepada pecahan lah. Kalau point tu awak dapat 0.3333 kan. Tapi awak ambil 2 je. So tak boleh lah, dia dah lari dah jawapan. Jawapan akhir jadi lari dah jawapan. Tak dapat 15, dapatlah 14 point berapa. 14 point something. Tak dapat tepat-tepat 15. Okay, so sama ada awak tukar kepada pecahan ataupun ikut cara yang pertama, tulis penuh. Masukkan dalam kalkulator secara penuh macam ni. Ni 1/3. So, bila kita nak tahu jarak. Okay, so sekejap Ni 1/3.
Okay, so laju ialah 45 sama dengan jarak kita. Tak tahu. Okay, dengan masa kita 1/3. 1/3. Ni boleh masukkan kalkulator pun tak apa. So, nak tahu jarak ialah 45 tu dia darab dengan 1/3. So 45 bahagi 3 dapat 15. Sama je lah 15 juga. Kalau dapat perpuluhan hati-hatilah, jangan nak ambil sikit je. Kalau tak jawapan akhir nanti lari. Okey, nombor 6. Jawapan dia 15. Nombor 7. Okey, boleh terus nombor 7.
Boleh buat tak nombor 7 ni? Kalau tak boleh buat nombor 7, cuba fahamkan nombor 6 dulu. Try buat nombor 6 dulu sendiri. Saya dah tunjuk dah tadi nombor 6, tapi awak try buat sendiri juga. Nombor 6. Lepas tu baru buat nombor 7. Ya dah buat. Why Nafis? Oh, is that a Freddy Fazbear? Oh, 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 oh. Ya buat ibu. Meter. Superman, awak turn on mic. Cuba awak semua send soalan nombor 7 dulu. Send nombor 7 je lah dulu. 7 dengan 8 ke?
Okey, nampaknya nombor 6 tu ramai yang tak boleh jugalah nombor 6 Nombor 6 tak boleh Okey, nombor 6 saya ulang. Seekor kuda berlari dengan laju, dia bagi laju 40 kilometer per jam. Lepas tu cari jarak yang dilaluinya dalam masa 20 minit. Okey, dia nak tahu jarak dekat sini. Kan? Dia nak tahu jarak. Okey, kalau saya ingat laju ialah jarak per masa. Laju ialah jarak bahagi masa kan. Okey, kalau awak tak boleh nak guna cara saya, maksudnya nak tahu jarak, okey, bawah ni pindah naik ke sebelah kiri. Bawah ni dia jarak bahagi dengan yang bawah ni kan. So bila bahagi dia pindah jadi darab. So 45 darab 20 kali 60. Okey, kalau tak boleh macam ni, awak ingat bentuk segitiga tu. Macam mana? Laju, jarak dekat atas per masa. So bila kita nak tahu laju, jarak dekat atas bahagi dengan masa. Ni per, ni simbol per lah kiranya. Jarak per masa. So laju sebelah kiri, jarak akan kena dekat atas. Okey. So bila kita nak tahu jarak dekat sini, kalau kita nak tahu jarak dekat sini, maksudnya laju dia kena darab dengan masa. Sini. Nak tahu jarak, laju ni dia kena darab dengan masa. Di sini, tengah ni dia darab. Laju darab masa. So, laju dekat sini 45 kilometer per jam kan. Okey, tukarlah. Okey, 45 kilometer per jam kan. So, masa ialah 20 minit. 20 minit. So, kita tak nak minit lah. Kita tukar kepada jam semua. Bahagi 60. So, dapat samalah 15 kilometer. Okay, so kalau awak tak boleh nak buat yang ni, darab 20 ni bagi ni, awak ingat yang ni. Awak ingat yang ni, laju ialah jarak per masa. So, buat segitiga, laju dekat sini, jarak dekat atas, bahagi dengan masa. So, kalau kita nak tahu jarak, maksudnya laju kena darab dengan masa. So, ambil laju, tengok unit dia sama tak dengan masa, jam dengan jam, baru kita boleh darab. Okay, dapat 15. So, yang ni terus masukkan dalam kalkulator secara full. 45 darab bracket 20 bagi 60 tutup bracket. Okay. So, nombor 7 pun benda yang sama. Okay. Meter, kilometer dia bagi, tukar kepada meter teruslah. Satu masa boleh cari dalam minit je. Tak perlu nak tukar ke jam ke apa. Minit je. Okay. Okay, saya tambah nombor 7 sampai nombor 11 ni. Nombor 8 pun benda yang sama. Kalau awak boleh buat nombor 6, nombor 7, nombor 8 pun awak boleh buat. Okey. Lepas tu nombor 9. Okey, saya nak cerita yang nombor 9 ni. Saya nak cerita macam mana nak buat, macam mana nak jawab. Tapi awak jawab sendiri. Saya nak bagi tahu je lah step dia. Okey, nombor 9 ni. Pesan berjalan kaki sejauh 900 meter dari rumahnya ke taman rekreasi dengan laju 1.5. Okey, kiranya dia berjalan kaki, jarak dia 900 dari rumah ke taman dengan laju 1.5. Maksudnya dia bagi jarak dengan laju lah kan, jarak dengan laju. Kemudian dia balik menunggang basikal dengan laju 18. Okey, yang ni dia bagi laju pula. Okey, kalau dia balik, walaupun dia jalan kaki ke, walaupun dia naik basikal ke, jarak akan tetap sama. Betul tak?
Jarak kata tak sama. Awak nak pergi sekolah, rumah ke sekolah, nak pergi dengan motor ke, jalan kaki ke, kereta ke, jarak akan tetap sama. Tak adanya hari ni tiba-tiba sekolah jadi duduk dekat. Sekolah jadi dekat tepi rumah. Tak adanya. Sekolah tetap dekat sana. Jarak akan tetap sama kan. So pergi balik, okey, jarak dia akan tetap sama. So maksudnya dia balik ni menunggang basikal ni kiranya kita tahu laju dengan jarak jugalah. Masa kita tak tahu. So nombor 9, cari laju purata. Cari laju purata. So kita nak tahu laju purata, kita kena tahu jumlah jarak dengan masa kan. Laju purata ialah jumlah jarak dengan jumlah masa. Okey, so jumlah jarak kiranya dia pergi dengan balik berapa? Pergi 900, balik pun mesti 900 juga. Jumlah jarak jadi berapa? Lepas tu jumlah masa. Jumlah masa tu okey. Macam mana nak tahu masa? Kena kira, betul tak? Kena kira. Kiranya masa waktu pergi, dibagi jarak, dibagi laju. Kiralah masa. Guna yang ni. Kan? Pergi. Waktu balik pula, dibagi jarak, dibagi laju. Carilah masa. Okey? Lepas tu tambah 2 tu. Jumlah masa berapa. Alright. So, dapat laju purata. Nombor 9. Okey. Agak-agak boleh buat tak nombor 9? Okey, nombor 10. Azlina berjalan dengan laju purata. Okay, dia bagi laju purata dari rumah ke sekolah dalam masa 1/5 jam. Dia bagi masa 1/5 jam. So maksudnya laju purata dengan masa. Kiranya jumlah masa lah tu. Okay, laju purata dengan jumlah masa. So nak tahu jarak antara rumahnya dengan sekolah. Okay, so tak ada apalah. Masukkan formula je. Masukkan laju purata, masukkan jumlah masa 1/5 jam. Okey, awak kena perhatikan unit tu. Laju purata dekat situ 2 meter per saat. Okey. Dekat sini 2 meter per saat. Yang ni 1/5 jam. So, tukar kepada saat. Okey, dapat terus jumlah jarak lah. Jumlah jarak tu kiranya dari rumah ke sekolah je. Tak ada waktu balik, tak ada kan. Dia kata berjalan dengan laju purata rumah ke sekolah. So maksudnya laju purata tu untuk rumah ke sekolah. Satu hala je. Masa pun satu hala je. So jarak pun satu hala je lah. Okey. Nombor 11 pula soalan kebat. Okey, soalan kebat awak try lah buat dulu ke. Try buat. Okey, setakat yang awak boleh buat. Okey, siapa yang tak boleh nak buat, buat setakat yang awak boleh buat. Nombor 6, 7, 8, 9, 10, 11 ni. Kalau awak contoh buat nombor 6, nombor 7, nombor 8, nombor 9 tak tahu nak buat dah. Nombor 10 tak tahu nak buat dah. Okey, hantar je 6, 7, 8. Jangan tak hantar langsung homework. Okey. Alright, boleh? Faham? Okey, itu saja untuk malam ni. Ada soalan apa-apa? Okey. Ada. Okey, Assalamualaikum. Jumpa minggu depan. Selamat malam. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih, cikgu.